Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung dalam pelajaran faraid, pelajaran yang keempat, iaitu Al-Hajbu. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan Al-Hajbu. Okey, pengertian Al-Hajbu. Al-Hajbu ni dari segi bahasa ialah dinding atau halang atau tegah. Manakala daripada segi syarak pula ialah terhalangnya seseorang daripada mendapat pusaka sama ada terhalang sepenuhnya atau sebahagian kerana ada sebab-sebab yang menghalanginya. Okey, maksudnya Al-Hajbu ni seseorang yang takkan dapat harta dengan sebab-sebab tertentu. Baiklah, sekarang ni sebab-sebabnya ada dua. Okey, kita tengok sebab. Sebab ni ada dua. Okey, sebab Al-Hajbu dia ada dua. Yang pertama, hajbu dengan sebab waris. Yang kedua, hajbu dengan sebab sifat. Okey, seterusnya. Kita tengok pula apa yang dimaksudkan dengan Al-Hajbu dengan sebab sifat. Okey, kita tengok yang ini. Al-Hajbu dengan sebab sifat ada 4 perkara. Okey, ada 4 perkara. Yang pertama, waris membunuh si mati. Yang pertama ni waris membunuh si mati. Maksudnya, kalau waris tu sebenarnya dia boleh dapat harta, tapi bila dia bunuh si mati, maka automatik dia takkan dapat harta. Okey, yang bawah pula, waris dengan si mati berlainan agama. Maksudnya dekat sini, yang boleh dapat harta tu hanyalah orang yang beragama Islam. Tetapi kalau seorang agama Islam, seorang agamanya Cina, yang Cina tu takkan dapat harta. Hanya orang yang sama je, orang Islam je yang akan dapat harta. Okey, yang ketiga, waris atau si mati seorang hamba. Kalau seorang hamba pun dia takkan dapat harta tersebut. Okey, yang keempat, kesamaran waktu mati, iaitu tidak tahu siapakah yang meninggal dunia terlebih dahulu, sama ada waris atau si mati. Okey, yang keempat ni, contohlah Ali dengan Abu ni adik-beradik. Kemudian dia pun kemalangan. Okey, kita tak tahu siapa yang mati dulu, Ali yang mati dulu ke Abu yang mati dulu. Jadi kat situ dua-dua takkan dapat harta sebab kita tak tahu siapa yang meninggal dulu. Tak boleh nak buat confirmation macam tu. Okey, seterusnya ialah Al-Hajbu dengan sebab waris. Okey, hajbu dengan sebab waris ialah terhalang daripada mendapat semua atau sebahagian harta pusaka kerana ada waris yang menghalangnya, seperti datuk lelaki terhalang daripada memusakai kerana ada bapa. Okey, ini Al-Hajbu. Contohnya lah, seperti datuk lelaki ni, dia tak dapat harta tau kerana bapa tu ada lagi. Tapi in case kalau bapa tu dah meninggal, barulah datuk lelaki tu akan dapat harta. Okey, seterusnya, bahagian Al-Hajbu dengan sebab waris. Okey, bahagian Al-Hajbu dengan sebab waris. Okey, Al-Hajbu dengan sebab waris terbahagi kepada dua. Yang pertama, hajbu nuksan, ialah berkurang daripada mendapat bahagian pusaka yang banyak kepada bahagian pusaka yang sedikit, seperti berkurang bahagian fardu suami daripada mendapat 1/2 kepada 1/4 kerana si mati ada meninggalkan anak atau cucu daripada anak lelaki, iaitu furuk waris. Okey, kalau kat sini sebenarnya si suami ni dia boleh je dapat 1/2, tetapi apabila si suami ni dia meninggalkan anak ataupun ada cucu atau daripada anak lelaki, maka dia hanya dapat 1/4 sahaja. Okey, tapi kalau semua ni tak ada, dia akan dapat 1/2. Baiklah, seterusnya, yang kedua, Al-Hajbu hirman, ialah terhalang sama sekali daripada mempusakai harta pusaka, seperti cucu tidak mendapat pusaka apabila si mati ada meninggalkan anak lelaki. Okey, yang kedua ni pula kes kepada cucu. Cucu ni takkan dapat harta kalau ada anak lelaki, tetapi kalau anak lelaki ni dah tak ada, barulah si cucu ni boleh dapat harta. Okey. Dekat sini dia ada bahagikan kepada dua. Dia terangkan secara pendek. Hajbu nuksan
dan juga hajbu hirman. Okey, kita tengok hajbu nuksan, iaitu waris terhalang daripada mendapat bahagian pusaka yang banyak dan hanya boleh mendapat bahagian pusaka yang sedikit. Sebenarnya dia boleh dapat banyak, tapi kalaulah anaknya tak ada, cucunya tak ada, dia boleh mendapat yang banyak. Tapi sekiranya semua tu ada, dia akan dapat sikit je lah harta tersebut. Kenapa? Apa sebabnya? Iaitu ada waris yang lain. Okey, seterusnya. Hajmu hirman. Okey, waris terhalang sama sekali daripada mempusakai harta pusaka. Maksudnya dia terhalang, dia tak dapat harta. Okey, kenapa? Sebabnya ni kenapa? Yang pertama, ada waris yang menjadi perantaraan hubungan dengan si mati. Yang kedua, ada waris yang mempunyai hubungan lebih hampir dengan si mati. Okey, itu saja pelajaran kita untuk faraid hari ini. Cikgu harap, Ustazah harap semua faham apa yang Ustazah ajar. Kalau tak faham, boleh tanya. Okey, bye. Assalamualaikum.